Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ukhuwah, salam pendidikan moral. Untuk hari ini, saya akan berbincang, kita akan menyambung perbincangan kita dan bidang 7, iaitu bidang moral dan kenegaraan, di mana pada hari ini, tajuk yang saya akan bincangkan ataupun tajuk yang akan saya diskusikan bersama-sama penonton sekalian adalah berkaitan dengan tajuk keunikan rakyat Malaysia. Jadi, jika penonton lihat, untuk malam ini, untuk hari ini, saya menggunakan tanjak orang Melayu dan juga menggunakan baju Melayu lengkap. Baju Melayu lengkap bersamping, cuma tak bersongkok, saya menggunakan tanjak. Jadi ini adalah pakaian untuk orang Melayu yang jarang digunakan, terutama penggunaan tanjak di kalangan orang Melayu. Sebenarnya penggunaan tanjak perlu dikekalkan di kalangan orang Melayu supaya penggunaan tanjak ini tidak lupus oleh zaman. Jadi anak-anak yang kecil-kecil lagi seperti anak saya, jadi tahu apa itu tanjak. Okey, jadi untuk hari ini saya akan menyentuh tentang 3 standard pembelajaran yang berkaitan dengan tajuk keunikan rakyat Malaysia. Okey, jadi standard pembelajaran pertama yang akan saya sentuh pada hari ini adalah keunikan rakyat Malaysia daripada segi agama, bangsa, budaya dan bahasa. Okey, yang kedua, dapat melihat kenapa pentingnya keunikan rakyat Malaysia ini. Kenapa penting? Penting ke rakyat Malaysia pelbagai kaum ni? Ada kata penting, ada kata tak penting. Jadi, bila sampai ke tajuk ni, saya akan jelaskanlah kepada penonton apakah kepentingan keunikan rakyat Malaysia ini. Yang ketiga, menguraikan cabaran keunikan rakyat Malaysia pada masa kini. Apakah cabaran untuk mengekalkan keunikan supaya cucu-cucu, anak-anak, cicit-cicit kita pada masa akan datang dapat melihat lagi keunikan rakyat Malaysia ini supaya tidak lupus dari zaman. Untuk tajuk kita pada hari ini, kita ada 5 nilai yang boleh kita kaitkan dengan keunikan rakyat Malaysia. Yang pertama, nilai patriotisme. Okey, nilai patriotisme. Jadi nilai patriotisme dalam Mandarin disebut sebagai nilai Aigo Jingsheng. Nilai Aigo Jingsheng. Nilai kedua kita boleh kaitkan adalah nilai kerajinan, iaitu nilai Xinglau. Okey, yang kedua adalah nilai Xinglau. Yang ketiga, nilai berdikari, iaitu nilai Zili. Okey, macam mana kita katakan nilai berdikari ini mampu mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Yang keempat, nilai keberanian, iaitu nilai Yonggan. Dan nilai yang terakhir adalah nilai berterima kasih, iaitu nilai Dongde Ganen. Jadi 5 nilai ini kita boleh masukkan ataupun kita boleh kaitkan di dalam tajuk keunikan rakyat Malaysia. Okey, saya mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama sekali, kita melihat konsep keunikan rakyat Malaysia ini. Kenapa rakyat Malaysia ini unik? Apa bagusnya? Apa hebatnya keunikan yang ada di Malaysia ini? Apa fungsi keunikan ini terhadap perpaduan negara? Okey, jadi jika kita lihat ataupun jika kita merenung kembali kepada sejarah pembentukan Malaysia, kaum yang paling utama di Malaysia sekarang adalah Melayu, Cina dan India. Itu 3 kaum yang selalu disebut di mana-mana. Walau bagaimanapun, kita ada kaum-kaum yang lain. Memang kita nampak dia bilangan tak ramai, tetapi sebenarnya ada kaum yang telah wujud lebih awal daripada yang telah wujud ataupun yang telah hidup di Malaysia ini jauh lebih lama berbanding 3 kaum utama ini. Contohnya,
orang asli kan. Orang asli adalah kaum pribumi di Malaysia. Sama juga dengan kaum-kaum bumi putera di Sarawak. Sebenarnya mereka sampai dahulu berbanding orang-orang Melayu di Sarawak. Okay, jadi kepelbagaian di Malaysia ini meliputi meliputi kaum, meliputi agama, meliputi bangsa, meliputi budaya dan meliputi bahasa. Okay, jadi saya rasa penonton ataupun pelajar-pelajar memahamilah apa itu kaum, apa itu agama, apa itu bangsa, apa itu budaya dan apa itu bahasa. Di mana keunikan kaum ini ataupun kepelbagaian kaum ini sebenarnya menjadi sumber kekuatan, kemakmuran dan kemajuan negara pada masa kini. Jika kita lihat contohnya di Sarawak. Okay, di Sarawak kita nak pergi, contohnya orang Semenanjung nak sampai ke Sarawak, mereka perlu menaiki kapal terbang. Jadi nak sampai ke sana, Sarawak negeri yang sangat besar. Jadi keluasan Sarawak lebih besar daripada Semenanjung kan. Bahagian yang paling besar di Sarawak adalah bahagian Kapit. Bahagian Kapit sahaja telah merangkumi merangkumi negeri Sabah. Negeri Pahang. Satu bahagian Kapit bersamaan dengan satu negeri Pahang. Jadi betapa besarnya negeri-negeri ataupun bahagian-bahagian di Sarawak ini. Jadi kalau kita lihat nak sampai ke bahagian yang dalam susah. Jadi paling mudah untuk pelancong-pelancong mereka akan pergi ke kampung budaya yang terletak di Kuching. Jadi dekat kampung budaya tu boleh dilihat ataupun boleh ditengoklah kepelbagaian budaya yang terdapat di sana. Jadi untuk hari ini saya akan sentuh jugalah tentang kepelbagaian budaya untuk masyarakat Melayu, Cina dan India. Selain itu, saya juga boleh berkongsi tentang kepelbagaian budaya di Sarawak. Sebab apa saya mampu bercakap tentang rakyat Sarawak, tentang orang Sarawak? Saya dulu mula-mula bekerja ataupun mula-mula berkhidmat sebagai cikgu, saya berkhidmat di Sarawak, di kawasan yang kebanyakan penduduk Iban. Okay, kita tengok keunikan rakyat Malaysia daripada segi agama. Kita ada 4 agama yang besarlah ataupun 4 agama yang paling banyak dianuti oleh penduduk Malaysia. Yang pertama Islam. Okay, Islam kalau semua orang tahu Melayu kan. Melayu. Lepas tu Bumi Putera Sarawak, Bumi Putera Sabah. Okay, berapa banyak kaum Bumi Putera Sarawak? Jadi ada 30 kaum. 30 kaum. Banyak kan? Berbanding dekat Semenanjung, Melayu, Cina, India, Sikh, orang asli. Baru 4 kaum sahaja. Bumi Putera Sabah lebih kurang plus minus 30 kaum. Jadi kita nak kenali satu persatu sangat susah. Sangat untuk orang Semenanjung terutamanya sangat susah kerana kita tak mampu untuk mengenali semua. Sekurang-kurangnya jika pelajar-pelajar di Semenanjung, paling sekurang-kurangnya awak mengetahui kaum yang paling besar di Sarawak, iaitu kaum Dayak ataupun kaum Iban. Sebenarnya Iban lah kaum yang paling besar di Sarawak. Paling banyak sebenarnya saya rasa Iban. Dayak itu adalah gabungan antara kaum-kaum Bumi Putera. Contohnya bila kita sebut Bidayuh pun kategori Dayak. Bila kita sebut Melanau pun sebenarnya saya rasa kategori Dayak. Dan Iban semua adalah kategori Dayak. Di Sabah, kaum yang paling besar adalah Kadazan Dusun. Okay, jadi kaum-kaum ini yang akan menganut agama Islam. Jadi bila mereka agama Islam seperti mana saya, jadi terutamanya di Semenanjung, awak akan lihat bahawa kebanyakan paling nak kenal orang Islam, mereka akan menggunakan songkok, mereka akan menggunakan baju Melayu apabila pergi ke sembahyang dan sebagainya. Okey, yang kedua, penganut agama Kristian. Penganut agama Kristian terdiri daripada orang Cina, Bumi Putera Sabah, Bumi Putera Sarawak. Buddha
kita ada orang India dan orang Cina. Hindu, kita ada orang India. Jadi daripada gambar rajah ni, jika kita lihat, jika kita tengok, nak kata orang Cina semua menganut Kristian, tak juga. Nak kata semua orang Cina menganut Buddha, tak juga. Nak kata semua orang Cina menganut Islam, tak juga. Jadi pelbagai agama yang boleh dianuti oleh orang Cina. Daripada segi itu kita nampak bahawa itulah uniknya orang Malaysia yang jarang terdapat di negara-negara lain. Sama juga seperti orang Bumi Putar Sabah, orang Bumi Putar Sarawak. Kita tengok nama, kita tengok muka, tak semestinya di Islam, tak semestinya di Kristian, tak semestinya Buddha. Dan juga mereka ini ada juga yang animisme. Terutamanya di kawasan-kawasan yang pedalaman mereka tidak ada agama lagi. Jadi percaya kepada kepercayaan animisme. Jadi kita nak tahu agama mereka macam mana? Kita kena tanyalah mereka agama apa. Jadi daripada situ baru kita tahulah apakah agama yang dianuti oleh mereka. Dari situ saya nak jelaskan bahawa itulah kehebatan, itulah keunikan rakyat Malaysia. Kita bukan melihat pada bangsa untuk menentukan agama, tapi kita boleh bertanya kepada tuannya, apakah agama yang dianuti ataupun apakah agama yang dia amalkan. Ini tadi saya sebut animisme. Dan antara kaum lain di Semenanjung kita ada Sikh kan. Sikh adalah Sikh lebih kurang macam India, tapi dia ada sedikit perbezaan. Jadi kalau kita lihat perbezaan yang paling jelas, Sikh ni dia pakai seperti seakan-akan macam guna seban dan mereka sembahyang di Gurdwara. Gurdwara tu nama tempat ibadat untuk agama Sikh. Kita lihat keunikan rakyat Malaysia daripada segi bangsa, budaya dan bahasa. Bangsa ni bangsa Melayu kan. Budaya dia, apa bezanya budaya orang Melayu ni berbanding budaya lain, dan apakah bahasa orang Melayu. Kita tengok untuk perbincangan hari ni, saya akan sentuh tentang pertuturan, saya akan sentuh tentang makanan, saya akan sentuh tentang pakaian, dan saya akan sentuh tentang perayaan bagi semua kaum ini. Yang pertama, pertuturan. Pertuturan Melayu sebagai orang ataupun kaum yang paling besar kan di Malaysia. Jadi kalau lihat, kebanyakan orang Melayu akan bercakap menggunakan bahasa Melayu dalam kebanyakan bidangan. Dalam setiap pergerakan harian, dalam pergaulan seharian mereka, mereka akan cakap gunakan bahasa Melayu. Jadi yang membezakan mereka adalah dialek untuk negeri-negeri lah. Dialek Johor lain, dialek Kedah lain, dialek Kelantan lain, dialek Terengganu lain. Jadi itu perlu penonton boleh fahamilah apabila kita rapat ataupun kita mendalami sesuatu bangsa tersebut. Tetapi secara asasnya bahawa orang Melayu akan bertutur menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, daripada segi makanan. Daripada segi makanan. Orang Melayu dia punya asas sekali adalah nasi lemak. Asas dia adalah sate. Asas dia adalah rendang dan sebagainya. Jadi itu asalnya makanan asas untuk orang Melayu. Okey, itu untuk orang Melayu. Lepas tu daripada segi pakaian. Kita lihat daripada segi pakaian. Ini saya ambil gambar isteri saya. Percaya tak, ini adalah isteri saya. Ini juga adalah isteri saya. Isteri saya baru seorang. Ini pun juga adalah isteri saya. Okay, bila dari isteri saya, sebelahnya adalah saya lah kan. Ini saya pula kan. Takkan orang lain. Jadi daripada segi pakaian. Jadi pakaian orang Melayu kita tengok akan menggunakan baju kurung. Jadi lihat isteri saya, kebanyakan masa dia akan gunakan baju kurung. Sebab dia adalah wanita Melayu. Jadi ini atas ni kawan saya. Daripada segi pakaian. Daripada segi pakaian, perempuan gunakan baju kurung dan bertudung. Yang lelaki bersongkok handsome seperti ini. Dan juga ni
bersamping. Yang lelaki di tepi sini seorang-seorang, dia tak bersamping, dia menggunakan kutar. Lebih handsome lelaki di belah sini kan, daripada segi pencahayaan. Ini adalah di kawasan sekolah saya, kawan-kawan saya. Itu daripada segi perayaan. Lepas tu daripada segi perkahwinan, kita lihat Melayu ada persandingan, ada majlis pertunangan. Ini contoh gambar majlis perkahwinan adik saya lah. Adik saya. Jadi di atas pelamin. Jadi dia bersanding dengan suami dia. Daripada segi perayaan, ni adat orang Melayu yang masih saya amalkan sekeluarga. Ni semasa raya Aidil Adha. Semasa raya Aidil Adha, umat orang Islam digalakkan ataupun disunatkan untuk membuat korban. Jadi ini ibadat korban yang dilaksanakan oleh keluarga saya. Jadi sebahagian lembu, ni kongsi 7 adik beradik. Jadi bersama-sama melapah untuk diberi kepada orang kampung. Ni masih kekalkan lagi kan daripada segi perayaan. Ni raya Aidil Adha. Kalau Aidil Fitri, kita macam gambar rajah ni semasa raya Aidil Fitri, pergi baraan, pergi jamuan, pergi rumah terbuka dan sebagainya ke rumah-rumah orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kita tengok ni, kedua, untuk kaum Cina. Untuk kaum Cina kita tengok pendidikan moral kebanyakan yang ambil sebenarnya di Semenanjung orang Cina kan. Orang Cina. Jadi kita daripada segi lihat, daripada segi bahasa dia. Bahasa yang paling, bukan yang paling, mana tadi ni? Daripada segi pertuturan bahasa, kebanyakan akan menggunakan Mandarin kan. Mandarin. Selain Mandarin, ada Hakka, ada Hokkien, ada Hainan, Fuchao dan Teochew. Jadi sama juga seperti Melayu tadi. Pertuturan, dia ada dialek dia masing-masing. Ada dialek Jawa, Bugis, ada dialek Banjar, Melayu, ada dialek orang KL, ada dialek orang Sembilan, Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan sebagainya. Sama jugalah seperti mana orang Cina. Jadi itu dia punya analogi lah kan. Daripada segi makanan. Ni makanan. Dari segi makanan, ni contoh kuih bulan kan. Jadi contoh kuih bulan ni banyak. Kebanyakan dihidangkan semasa tahun baru Cina. Ni kita dari segi makanan. Lepas tu ni daripada segi makanan juga. Ni sambutan malam sebelum tahun baru Cina. Pada malam tahun baru Cina kan. Jadi makan besar. Jadi makan besar beramai-ramai seisi ahli keluarga. Daripada segi perayaan juga, orang Cina juga menyambut Cap Gome, Tahun Baru Cina. Ada juga perayaan Dongzi. Daripada segi pakaian, macam Melayu, ni daripada segi pakaian. Ni daripada segi pakaian dia. Melayu kebanyakan gunakan baju Melayu untuk lelaki dan baju kurung untuk perempuan. Jadi untuk orang Cina, dia gunakan Cheongsam. Ni contoh Cheongsam lah yang digunakan oleh orang Cina. Untuk perayaan tadi saya dah sebut, saya rasa dah habis lah. Untuk orang Cina, 4 perkara yang disentuh di dalam standard pembelajaran kita. Yang seterusnya, orang India. Orang India, daripada kita sama juga kita akan sentuh daripada segi pertuturan, makanan, pakaian dan perayaan. Daripada segi bertutur, kita lihat macam Melayu menggunakan bahasa Melayu yang asas dia lah kan. Cina gunakan Mandarin, orang India dia gunakan Tamil kan. Itu Tamil. Lepas tu dia ada juga dialek Telugu, dia ada juga dialek Malayalam. Daripada segi makanan, ni makanan, kita ada tosai kan. Kita ada tosai, kita ada idli. Itu contoh-contoh makanan orang India. Daripada segi pakaian, pakaian kalau kita lihat, orang India banyak gunakan sari. Ni kawan saya. Ni kawan saya semasa saya ambil master. Yang perempuan ni kita tengok dia gunakan
sari, yang ini pun digunakan sari. Jadi ini keunikan kaum-kaum di Malaysia kan. Walaupun berlainan kulit, agama dan bangsa, kita masih boleh duduk berbual, bergambar kan, bersama-sama. Daripada segi adat perkahwinan, adat perkahwinan sanding di parlimen. Tetapi yang bezanya, kalau kita lihat orang India, kalau kita baca, mereka akan dipakai tali ni macam bunga kan. Jadi untuk menunjukkan mereka telah berkahwin. Yang ni agak tak silap saya, ini juga perayaan agama India kan. Selain kita ada Thaipusam dan ni Pongal. Supaya ingat, ini adalah perayaan Pongal. Kalau salah, minta maaf semua kawan-kawan saya yang berbangsa India. Tak silap saya, ni gambar untuk Pongal dan ni pun sama gambar untuk Pongal. Jadi kalau Thaipusam Wesak tu, saya rasa pelajar familiar kan. Okay, yang ketiga ni, okay, kita dah habis kaum-kaum di Semenanjung. Kita pergi pula kaum-kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Okay, di Sarawak yang paling besar sekali sebenarnya adalah kaum Dayak. Okay, kaum Dayak ni dia merangkumi, biasa pelajar dengar Iban kan. Sebenarnya yang betul adalah Dayak, bukan Iban. Kalau salah, saya minta maaf kepada orang-orang Sarawak. Tapi setahu saya, sepahaman saya, paling besar sebenarnya adalah Dayak. Di dalam Dayak ni kita ada Iban, kita ada Bidayuh, kita ada Melanau dan kaum-kaum kecil yang lain lah. Jadi saya pun tak ingat semua kaum, tapi paling besar sebenarnya yang saya tahu adalah Iban. Okay, ini contoh. Okay, jadi kalau bila kita sampai Sarawak, kita tengok pakaian, kita dah tahu dia orang apa. Okay, contohnya kawan saya ni. Kawan saya ni akan mengajar di Sibu. Okay, ini adalah pakaian untuk orang Iban. Macam mana saya tahu ni pakaian orang Iban? Ni kita tengok yang lelaki ini. Ini adalah corak Puah Kumbu. Corak Puah Kumbu untuk orang Iban. Okay, sama juga, ni anak murid saya. Juga menggunakan pakaian tradisi orang Iban. Okay, itu contoh. Ni sama juga yang di bawah-bawah ni juga adalah pakaian bagi orang Iban. Okay, Iban. Selepas tu yang besar juga di Sarawak adalah Bidayuh. Ni contoh pakaian Bidayuh. Saya tak tahu nama dia. Tapi saya dah lihat Bidayuh. Ni contoh pakaian orang Bidayuh. Ni kaum kedua yang dikatakan sebagai orang. Ni juga kawan saya lah semasa di Sarawak. Lepas tu kita ada juga kaum Kenyah. Ni contoh pakaian orang Kenyah. Ni contoh pakaian orang Kenyah. Jadi daripada segi sini kita ada contoh yang saya bagi daripada kawan saya, ada Iban, Bidayuh dan Kenyah. Kita nampak kan ada sedikit perbezaan daripada segi pakaian. Jadi mereka yang duduk di sana, lihat sekali sebenarnya mereka dah tahu daripada segi pakaian orang itu sebenarnya kaum apa. Daripada segi pertuturan, mereka akan cakap, mereka akan berbahasa menggunakan bahasa Iban. Contoh seperti saya pernah, yang biasa saya dengar, nama berita dek, bala kaban, bala indai, bala indai, bala pengajar, sari tokku akan berbincang tentang tajuk ini. Jadi itu contoh perkataan Iban lah yang saya dengar lah. Jadi bila masuk kelas, saya selalu cakap pelajar saya, anak agak. Kita dah salah bunyi kan. Dah lama kan tinggal di Sarawak ni. Anak agak tu maksudnya duduk diam. Jangan bising-bising. Anak agak. Yang paling seronok sekali bila saya bertanya pelajar akan jawab, nak nemu tai. Tu nak nemu tai tu apa? Saya tak tahu cikgu. Jika saya silap, minta maaf lah. Okey, ni daripada segi pertuturan. Okey, daripada segi pertuturan, seterusnya kita ada daripada segi makanan. Pertuturan saya dah sebut, pakaian dah sebut. Daripada segi makanan, ni contoh makanan orang Iban. Ini adalah pansum manuk ke manuk pansum? Manuk pansum. Manuk tu adalah ayam. Ayam pansum. Pansum tu nama masakan dia lah. Kalau manuk pansum ni,
Dia seperti macam kita di Semenanjung ni macam sup lah, sup ayam, manuk panso. Okey, tu contoh makanan dia lah yang yang biasa orang Iban, bukan orang Iban makan kan. Makanan tradisi bagi mereka, manuk panso. Selain tu dia ada salai. Salai tu maksudnya dijemur lah. Makanan yang disalai seperti ikan salai ke, ayam salai, manuk salai ke. Okey, lagi satu, bila kita sampai di sana, perkataan dia untuk saya orang Melayu yang tidak yang tidak sopan pada saya sebenarnya, bila mereka sebut burit cikgu, burit cikgu. Burit cikgu untuk orang Melayu tu kasar kan, burit cikgu. Tapi sebenarnya untuk kawan-kawan di sana, burit tu adalah buntut ataupun punggung kan. Dari segi bahasa yang sopan, punggung. Sebenarnya punggung tak kasarkan berbanding burit. Okay, sama juga pergi pasar. Pasar kita sebut nak beli buntut ayam kan. Kat sini biasa sebut buntut ayam kan. Buntut ayam. Jadi kat sana cikgu nak burit ayam cikgu. Biasa kat sana antara makanan yang paling banyak dijual yang ataupun makanan cikedis atau makanan ringan kan. Bila kita pergi minum di kedai atau mengeteh di kedai, boleh order burit ayam. Burit ayam tu buntut ayam tu lah. Jadi nampak macam kasar kan, tapi sebenarnya untuk orang sana tu biasa je. Tetapi kita sebagai saya sebagai rakyat Malaysia, orang Melayu datang ke sana, saya menerima keunikan keunikan orang Iban di sana. Okey, ini yang seterusnya gambar gereja. Untuk mereka lah, dia lebih kurang macam orang Cina yang berkahwin lah di gereja sebelum mereka mendaftarkan perkahwinan mereka di pejabat pendaftaran. Okey, daripada segi perayaan. Okey, perayaan yang besar, ni. Daripada segi perayaan yang paling besar untuk orang Iban adalah Gawai Dayak. Jadi Gawai Dayak di Semenanjung tak ada cuti. Yang cuti hanyalah di Sarawak sahaja. Jadi sambutan dia pada 30 hari bulan Mei. Okay, yang seterusnya ataupun yang terakhir. Okey, belum yang terakhir. Okey, ni kita sambung dulu lah Sarawak. Sarawak ni saya pandai cakap sebab dulu saya kerja kat Sarawak. Di Sarawak ni saya rasa bangsa Sarawak ni juga sebenarnya dalam hati saya. Okay, kita sambung seterusnya. Untuk orang Melayu Sarawak, Jawa Sarawak ni pun kategori Melayu juga. Pada saya Melayu jugalah, sebab dia masih kategori orang Islam. Daripada segi pertuturan, dia menggunakan bahasa Melayu Sarawak. Contohnya kalau cakap bahasa Melayu Sarawak, hendak Sik tahu. Sik tahu tu maksudnya tak tahu. Saya pun dah lama-lama saya dah lupa dah. Sik tahu. Sik tahu tu maksudnya tak tahu. Macam tadi Iban sebut hendak nemu aku cikgu. Jadi kalau orang Melayu Sarawak sebut sik tahu cikgu. Lebih kurang macam itulah. Itu daripada segi pertuturan kami kita. Itu yang biasalah kalau penonton-penonton atau sesiapa yang datang ke sana, kalau kami kita tu adalah orang Melayu Sarawak. Bila sebut Nuan, Indai, Cindai, Nuan Indai, Bala Kaban, Bala Menua Sarawak, Bala Menua Kuching, Kapit dan sebagainya, itu adalah pertuturan untuk orang Iban. Okey, itu yang pertama daripada segi pertuturan. Lepas tu kita tengok daripada segi makanan. Makanan orang Melayu Sarawak antara yang paling familiar, ataupun kalau siapa-siapa yang pergi sana, mereka akan cari mi kolok Sarawak. Ni mi kolok Sarawak. Jadi kita boleh yang biasa ni, saya jumpa gambar di internet, yang tempat yang biasa saya pergi. Jadi sesiapa yang hendak melancong ke Sarawak, boleh pergi ke sinilah, search di Facebook Mangkuk Merah Ori. Jadi sampai kat sana, bolehlah merasai kelazatan, keenakan Mangkuk Merah Ori ni macam mana. Harga dia ni paling basic ada RM4. RM4 daging dengan mi koloknya lah. Daging dengan mi kolok dia. Lepas tu kita ada extra mi, extra daging, double mi dan sebagainya. Jadi kalau yang nak melancong ke sana, sebelum nak pergi tu, search kat mana Mangkuk Merah Ori untuk merasai kenikmatan dan kelazatan mi kolok.
Okay, yang kedua, daripada segi makanan. Ni contoh makanan orang Melayu Sarawak. Kek lapis, contohnya cotton candy. Ni kek lapis flurry. Ni kek lapis apa saya dah tak nampak dah. Saya ambil gambar nampak. Ni contoh kek lapis yang terdapat di Sarawak. Selain yang original ataupun ni kek lapis yang dah moden. Kalau yang asal dia, kita ada kek lapis Horlick, kita ada lapis Cadbury, kita ada lapis asam manis dan sebagainya. Tu di Sarawak lah. Di Sarawak sampai sana kebiasaannya kalau lihat kalau penonton tengok, pelajar tengok, kalau ada pakcik-pakcik awak ke pergi sana, mereka akan bawa balik lapis. Jadi untuk mereka yang berada di Semenanjung, ni salah satu pembekal lah, kek lapis di Semenanjung. Jadi kawan saya ni, dia duduk di Johor. Jadi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan bekalan kek lapis, boleh call nombor ni 0136288223. Ni ada pembekal kek lapis, insya-Allah sedap sebab dia menggunakan bahan-bahan yang premium seperti message orang tersebut dia akan reply. Okay, daripada segi pakaian. Daripada segi pakaian dan perayaan, agama Melayu Sarawak dia sama seperti orang Semenanjung. Dia ada pakaian dia, dan perayaan dia sama juga seperti orang Islam di Semenanjung ataupun Melayu di Semenanjung. Sambut sebab dia kebanyakan dia adalah orang Islam, majoriti dia adalah orang Islam. Selain tu kaum yang kecil, ni Jawa Sarawak. Ni contoh pakaian Jawa. Sama juga macam tadi kan. Ni contoh pakaian Jawa. Sama juga macam tadi. Daripada segi pakaian, kita mengetahui bahawa itu orang Iban, itu orang Ibidayu, itu orang Melanau, itu orang Kenyah dan sebagainya. Itu untuk di Sarawak. Okay, yang terakhir, saya akan sentuh juga tentang kadazan dusun. Kadazan dusun ni sama juga Iban lah. Di Sarawak, di Sabah, kaum yang paling besar adalah kadazan dusun sebelum kaum-kaum yang lain. Daripada segi pertuturan, jadi orang kadazan dusun ni akan bercakap menggunakan bahasa kadazan dusun. Jadi nak explain macam mana bahasa kadazan dusun, saya tak tahu lah. Asasnya bahawa kalau ada soalan dia tanya, apakah pertuturan bagi pertuturan bahasa pertuturan kaum kadazan dusun, di bahasa yang digunakan adalah bahasa kadazan dusun. Daripada segi makanan, apakah makanan dia special? Tadi ada mi kolok, ada laksa Sarawak, ada kek lapis Sarawak. Jadi untuk makanan tradisi dia ada tuhau. Ini tuhau, dan lagi satu adalah kinaba. Tak silap saya ini adalah apa ni pun saya tak ingredient dia apa, sebab saya sampai sana, saya sampai Sabah, saya pun tak jumpa lagi makanan ni lah. Okay, daripada segi pakaian. Okay, ni daripada segi pakaian. Ni contoh pakaian orang kadazan dusun. Ni contoh pakaian dia. Saya percaya bahawa gambar ni dengan gambar ni dia adalah dua kaum yang berbeza. Sama juga seperti Iban, Dayak dia kan. Dia mesti ada kaum-kaum yang lain yang kecil. Saya nak kata ini kaum apa, saya pun tak pasti. Jadi nanti saya nak melancong, saya sampai ke sana, saya boleh carilah maklumat ni. Sebab kalau tengok kat internet dan tengok kat buku, kadang-kadang tak berapa tepat. Okay, dan yang terakhir, daripada segi perayaan, jadi tadi kalau di Sarawak kita sambut Hari Kawai. Di Sabah, kita akan sambut Pesta Keamatan. Konsep dia sama, Pesta Keamatan dan Hari Kawai, kita bersyukur apabila kita boleh menuai padi. Maksudnya, bersyukur Allah ataupun Tuhan kurniakan rezeki kepada kita. Itu standard pembelajaran saya yang pertama, iaitu 7.5.1. Saya dah sentuh. Saya sambung yang kedua. Apakah kepentingan keunikan rakyat Malaysia? Okay, dapat kukuhkan perpaduan. Kenapa pentingnya perpaduan? Sebab apa? Sebab kita dapat terima perbezaan budaya. Dengan perpaduan juga, kita dapat hidup bersatu padu. Kenapa boleh bersatu padu? Sebab kita saling memahami antara satu sama lain. Seperti mana saya tadi, contoh saya cerita,
Saya sampai di bahagian kapit, saya tengok dia cakap macam burit lah. Macam lucah je kan. Kalau tak tahu tengok kata orang ni kata orang ni apa dah cakap yang tak elok kat aku kan. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa pertuturan mereka. Jadi kita terimalah perbezaan budaya yang terdapat di sana. Jadi saya terima. Jadi dengan saya terima perbezaan budaya kat sana, jadi saya dapat hidup satu padu secara tenang di sana selama 6 tahun. Terima kasih orang Sarawak. Duduk 6 tahun sana, saya rasa seronok. Sebab saya pernah sampai rumah panjang, saya pernah naik feri, saya pernah naik perahu panjang Sam, dan melalui Batang Rajang. Nampak perkataan orang Sarawak tak gunakan Sungai Rajang, tetapi mereka gunakan Batang Rajang. Bila saya sebut pun, saya mesti sebut dia sebagai Batang Rajang, bukan Sungai Rajang. Tapi apabila awak menjawab soalan peperiksaan, bahasa yang tepat kita gunakan bahasa Melayu kita standard Sungai Rajang. Tapi orang Sarawak sebut sebagai Batang Rajang. Okay, yang kedua, daripada segi kestabilan politik dan ekonomi. Jadi dapat menarik pelancong asing, menggalakkan kemasukan pelabur asing. Jadi pelabur, pelancong, seronok kan tengok Malaysia ni hebat walaupun rakyat berbilang kaum, tetapi hidup aman dan damai. Pelancong pun nak tengok apakah kelebihan terdapat di Malaysia sehingga dapat hidup dengan aman dan damai. Okey, yang ketiga, mengekalkan kepelbagaian budaya. Tujuan dia supaya kebudayaan tidak ditelan oleh zaman. Ini tadi saya dah terangkan tadi kan, terutamanya kepada anak-anak cucu kan, anak cucu kita, supaya mereka mengetahui sekurang-kurangnya agama kita, tentang apakah kepercayaan kita, apakah tentang kebudayaan, apakah perayaan agama kita lah, agama kita sekarang. Macam saya lah kan Islam, macam penonton kalau Kristian, Iban dan Sikh dan sebagainya, jadi ikut agama masing-masing. Okey, yang keempat, mengekalkan keseimbangan antara kemajuan negara dengan warisan kebudayaan. Kita dapat memelihara diri dan mengukuhkan persefahaman antara kaum. Seterusnya, dapat menjadi kebanggaan negara. Kita bercerita dengan orang luar, kita bangga. Oh, Malaysia ni aman damai rupanya. Bukan aman damai rupanya, memang aman damai. Jadi semua orang datang ke Malaysia untuk melihat keunikan di Malaysia. Jadi dengan keunikan dan aman damai ini dapat mencerminkan identiti negara dan dapat meningkatkan imej Malaysia di mata dunia. Okey, standard perbezaan terakhir yang saya akan sentuh pada malam ini iaitu cabaran keunikan rakyat Malaysia. Dah pelbagai, mesti ada cabaran. Jadi bila ada cabaran ni bukan senang nak diatasi. Jadi perlu kebijaksanaan. Bukan sahaja pemimpin, tapi kebijaksanaan penganut agama tersebut. Bukan sahaja penganut agama, tapi kebijaksanaan kaum-kaum tersebut untuk mengekalkan keunikan agama mereka supaya anak-anak cucu pada masa depan mengetahui kepelbagaian agama mereka, mengetahui amalan agama mereka. Okay, daripada yang pertama, cabaran dia, bila unik ni, cabaran dia adalah daripada segi bahasa. Okey, bahasa kadang-kadang tak faham. Ni saya dah sentuh dia. Tak faham oleh segelintir masyarakat, boleh menjejaskan komunikasi antara kaum. Sebab tu kita lihat perkara 9 bahawa perkara 9 Perlembagaan Malaysia, kerajaan menetapkan bahawa bahasa Melayu adalah sebagai bahasa rasmi. Tujuannya supaya bahasa Melayu difahami oleh semua kaum-kaum di Malaysia. Kaum lain boleh tak amalkan menggunakan bahasa ibunda mereka? Boleh. Tapi apabila dalam urusan rasmi, mereka perlu menggunakan bahasa Melayu. Kerana itu difahami oleh semua kaum. Okay, daripada segi cabaran budaya luar. Daripada segi cabaran budaya luar, maksudnya budaya luar macam K-pop, macam PUBG dan sebagainya. Jadi dia juga mengancam budaya kan, keunikan budaya di Malaysia. Kerana dia boleh menghakis jati diri dan budaya kaum dan mudah dipengaruhi dengan budaya negatif luar. Terutamanya, siapa terutamanya?
golongan remaja lah. Kenapa golongan remaja? Sebab remaja masih mencari identiti mereka. Mereka tak tahu lagi nak jadi apa, kenapa perlu jadi ni dan sebagainya. Okay, cabaran yang ketiga. Tengok daripada segi cabaran sosial. Okay, jadi ada kaum taksub kepada budaya mereka. Mereka percaya bahawa mereka yang terbaik. Sebenarnya bukan mereka tak baik, tapi sebenarnya kita tak hidup dalam pelbagai budaya dan agama di Malaysia. Jadi bila pelbagai agama dan budaya Malaysia, kita perlu terimalah apabila kita hidup dalam masyarakat. Jadi kita tak boleh kata bahawa agama kita paling betul. Kita tak boleh kata bahawa agama kita paling hebat. Kita tak boleh kata bahawa bangsa kita paling betul. Dan kita boleh kata bangsa kita paling hebat. Kerana kita perlu hidup dalam toleransi, kan? Toleransi, percaya kepada orang lain, bahawa semua kaum, semua agama menghendaki penganut dia menjadi yang terbaik. Tidak ada sebarang perasaan tidak jujur kepada penganut-penganut agama lain. Okay, yang seterusnya, kecelaruan identiti bangsa. Okay, last sekali, cabaran keunikan Malaysia ini akan menyebabkan polarisasi kaum. Polarisasi ini jurang, kan? Jurang yang jauh sangat antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. Di mana polarisasi kaum ni boleh mencetuskan konflik yang berpunca daripada sikap tidak hormat perbezaan adat dan kepercayaan kaum orang lain, mewujudkan sikap kauman. Okay, jadi contohnya, saya duduk di Semenanjung, bila saya lihat contohnya penganut Cina, kan, penganut agama Kristian, penganut agama Buddha pergi gereja, mereka kadang-kadang parking depan rumah saya, orang Cina ada gereja. Jadi pada saya tu bukan masalah lah. Terutamanya apabila mereka pergi sembahyang, kan, sembahyang apa saya tak tahulah nama dia. Mereka pergi sembahyang. Jadi walaupun kadang-kadang bising sehingga tengah malam, tapi saya tidak marah mereka. Sebab apa saya tak marah mereka? Jadi sebab saya terima perbezaan kepercayaan orang Cina. Sama juga daripada perbezaan adat. Kita lihat apabila tahun baru Cina, orang Cina main bunga api pukul 1, 12 malam, kan, biasanya main. Biasa penganut agama orang Cina main 12 malam untuk apa? Saya pun tak pastikan untuk apa. Tapi salah satunya saya tahu sebagai ni, kan, sebagai meraihkan sambutan tahun baru Cina. Jadi saya bila dengar tu, saya seronok jugalah, kan. Saya panggil anak saya tidur lewat sikit. Kita ambil video, kita tengok mercun bersama. Sama. Jadi sama jugalah seperti orang lain apabila melihat orang Melayu ataupun orang Islam sembahyang. Jadi kalau mereka menghalang parking, mereka parking menyempitkan jalan, menyebabkan jalan perlahan jadi perlahan. Jadi jangan marah, kan, jangan komplain kerana mereka sedang bersembahyang. Sama juga, kan, dengan azan. Orang Melayu azan pagi subuh, maghrib, isyak. Jadi tak boleh juga komplain lah, sebab itu kepercayaan untuk orang Islam. Jadi perlu terima kepercayaan orang Islam. Jadi saya rasa itu sahaja 3 subtopik yang saya telah sentuh pada hari ini. Jadi saya ulangi, saya sentuh tentang keunikan rakyat Malaysia daripada segi agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang kedua, saya menyatakan tentang kepentingan keunikan rakyat Malaysia. Yang ketiga, menghuraikan cabaran keunikan rakyat Malaysia. Okay, jadi saya rasa itu sahaja yang akan saya terangkan. Jadi untuk penonton, jangan lupa subscribe channel saya, Cikgu Azrul Nizam. Jadi saya rasa sekian sahaja untuk kali ini. Semoga kita boleh berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Assalamualaikum.